Stop. 2-3 hari ni saya asyik menerima FYP berkaitan dengan emas dan juga ASB. Sebenarnya tuan-tuan, ASB ke emas ke, kedua-duanya adalah bagus sebab kedua-duanya adalah dua instrumen kewangan yang berbeza. Yang tak bagusnya sekarang adalah kita yang menonton tapi kita tak membuat apa-apa sebarang tindakan. ASB kita tak grab, emas entah hilang ke mana. Jadi jangan salahkan emas, jangan salahkan ASB. Kedua-duanya adalah bagus. Yang tak bagusnya kita yang tidak mengambil apa-apa tindakan dan juga sebarang simpanan. Itu yang tidak bagus. 2-3 hari ini di TikTok, perbincangan berkaitan dengan emas dan juga ASB begitu banyak. Jadi untuk hari ini, apa kata kita kalau kita bincangkan berkaitan dengan dua instrumen ini? Daripada segi matlamat, dua-dua mempunyai matlamat yang sama, iaitu mendidik dan juga memupuk kita menyimpan. Okay, itu adalah matlamat asal ASB dan juga emas. Cumanya kedua-dua ni ada instrumen ni adalah instrumen yang berbeza dan mempunyai kekuatan dan juga kekurangannya masing-masing. ASB ataupun Amanah Saham Bumi Putra adalah untuk warga negara Malaysia dan Bumi Putra sahaja. Manakala emas adalah sesuai untuk semua warga negara dekat Malaysia, sama ada Melayu, India, China, Sabah dan Sarawak, malahan untuk warga negara asing juga boleh menyimpan di dalam emas. Daripada harga, ASB adalah berharga tetap, iaitu RM1 untuk 1 unit. Manakala emas adalah harganya adalah berubah-ubah setiap hari, malahan kalau di public gold harganya akan berubah setiap 15 minit dan juga 24 jam bagi akaun emas gap. Tuan-puan, yang mana telah kita umum bahawa ASB ini akan menerima return ataupun pulangan secara konsisten setiap tahun yang akan dideklar oleh PNB, yang mana berakhirnya tahunan keuangan iaitu pada 31 Disember setiap tahun. Walau bagaimanapun, emas tidak mempunyai sebarang pulangan atau tahunan, bulanan dan juga harian. Yang ada pada emas hanyalah peningkatan harga untuk jangka masa panjang. Kalau kita cakap daripada soal liquidity ataupun kecairan, untuk kedua-dua instrumen ini dia mempunyai tahap kecairan yang sama, iaitu mudah untuk dijual. Okey, kita boleh menjual ASB pada bila-bila masa sahaja, begitu juga dengan emas. Okey, sebagaimana kita ada emas, kita boleh jual emas dan untuk mendapatkan cash. Tuan-puan, sedar ke tak bahawa ASB ini nilainya ada dalam bentuk RM. Jadi ianya adalah laku dalam pasaran Malaysia sahaja. Kalau kita nak pergi ke luar negara, kita terpaksa tukar RM itu kepada mata wang negara tersebut. Walau bagaimanapun, emas adalah berdiri dengan sendiri dan dia laku di mana-mana sahaja. So kalau kita nak pergi ke luar negara, kita hanya bawa emas dan kita jual sahaja emas itu kat negara lain. Tak perlu kita tukarkan terlebih dahulu ke dalam bentuk RM, kemudian kita nak tukar pula ke duit itu ke dalam mata wang negara tersebut. Itulah kelebihan emas yang boleh dibawa ke mana-mana. Tuan-tuan, kalau kita menyimpan di dalam ASB, okay, had unit ataupun jumlah simpanan kita hanyalah terhad kepada 300,000 unit ataupun RM300 sahaja. Okay, kita tidak boleh menyimpan lebih daripada had yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, kalau kita menyimpan emas, kita boleh membeli seberapa banyak emas. Contohnya, kalau kita ada akaun emas gap di public gold, kita juga boleh membeli dan juga menyimpan seberapa banyak gram emas di dalam akaun tersebut tanpa sebarang cas ataupun fee daripada public gold itu sendiri. Itu adalah kelebihan kalau kita menyimpan emas, tidak ada had ataupun limit terhadap gram-gram emas tersebut. Untuk jangka masa pendek adalah berbagus kita simpan di dalam bentuk cash, iaitu dalam bentuk ASB. Walau bagaimanapun, kalau untuk simpanan berjangka masa panjang adalah lebih bagus kita simpan dalam bentuk emas. Itu adalah yang terbaik. Satu perkara lagi tuan-puan, kalau kita nak sorok kekayaan kita, kita jangan simpan di dalam bank ataupun di dalam bentuk wang tunai. Kalau kita terlalu banyak duit di dalam ASB itu, institusi perbankan akan nampak kekayaan kita. Jadi untuk menutup ataupun tak nak bagi mana-mana pihak nampak kita punya kekayaan, adalah lebih bagus kita tukarkan wang tunai itu ke dalam bentuk emas. Tidak ada mana-mana institusi kewangan yang dapat tahu bahawa kita mempunyai emas yang banyak dan kekayaan itu kita dapat sorok. Secara keseluruhannya, emas dan juga ASB kedua-duanya adalah baik. Okay? Yang tak bagusnya adalah apabila kita tidak memberi apa-apa sebarang tindakan terhadap simpanan itu. Okay? Matlamat utama untuk sama ada emas dan juga ASB adalah untuk mendidik kita menyimpan dengan konsisten. Okay?
dan juga menabung untuk jangka masa panjang. Dapat sesuatu dengan perkongsian hari ini? Kalau dapat, jom bersama saya bimbing anda untuk menyimpan emas serendah RM100 bersama Public Gold di bawah bimbingan saya. Saya akan bimbing anda daripada A to Z, dengan cara mudah, betul dan selamat. Kepada yang dah bermula, tahniah saya ucapkan. Be konsisten dalam menyimpan, dalam menambah gram-gram emas anda. Kepada yang belum bermula, jangan bertanggung untuk menyimpan, simpanlah sekarang. Emas dan ASB keduanya bagus. Yang tidak bagus adalah kita, sebab kita tidak mengambil sebarang tindakan untuk menabung dan juga menyimpan. Assalamualaikum.